Okey, terima kasih untuk cerita pagi Negeri Sembilan. Itu dia. Oh, Hari Raya Aidilfitri. Yelah, kita dah kumpul-kumpul duit raya ni, jangan hilang pula duit raya tu. Kena bayar jangan kita kata menganggap duit raya itu sebagai yalah pemberian yang tidak bermakna, kerana mungkin kita bersedekah di bulan mulia, di hari yang mulia ini mungkin boleh memberikan sedikit pahala dan juga keberkatan kepada hidup kita, insya-Allah. Ya, betul. Jadi budaya memberi duit raya ini kita boleh lihat daripada positifnya bagaimana. Jadi kita nak bersama dengan tetamu kita. Ini dia tetamu ketiga kita untuk rumah terbuka hari ini. Bersama dengan kita Dr. Muhammad Zaidi Muhammad Zamri, Pensyarakaran Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi UM. Ya, betul. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana jemput. Berapa dah habis dah untuk tak terkira banyaknya. Tidak terkira juga mungkin pahala di sana. Betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Doktor, kita nak mulakan dengan budaya duit raya. Mungkin kita memandangnya perspektif ia sebagai satu amalan, ya. Kalau yang sudah bekerja, sudah berkahwin akan memberikannya pada anak-anak kecil dan sebagainya. Tetapi dalam konteks mungkin agama dan budaya kita, bagaimana kita melihat duit raya itu sebagai satu keperluan? Pertama sekali, terima kasihlah sebab jemput saya. Okey. Bila cakap pasal budaya ni, kita sesuatu yang dah lama lah berlaku kan. Tapi bila kita guna konteks budaya, dia tak boleh langgar syariat ataupun agama lah. Maknanya adat, syariat kan. Sebab dua-duanya kena sendi dengan agama lah. So bila adat dia langgar syariat, contohnya syariat sebenarnya bila duit raya ni sebenarnya ialah satu berdasarkan atas keikhlasan ataupun kalau nak bagi kan. Tapi kalau sampai jadi terpaksa, dia dah luar daripada dawabit ataupun parameters ataupun syarat yang contohnya seperti Mufti Wilayah pernah keluarkan garis panduan. Hukum asal ialah harus untuk bagi duit raya, tapi bila dah sampai kepada memaksa diri, yang itu dah langgar syariat. So bila kita cakap pasal budaya ni, saya nak tarik satu perhatian lah. Budaya ni yang bagus ni dia ada peluang untuk berubah. Contoh kalau macam kita tengok pada tahun 70-80 masa tu, hijab ataupun tudung benda yang jarang orang pakai, maknanya dia bukan normal. Tapi sekarang dah tengok benda dah biasa kan. So budaya macam beri duit raya ni, saya nak ubah sikitlah, anjakan sikitlah paradigma kan. Why not kita alihkan daripada duit raya, kita jadi pada sedekah masa bulan Ramadan. Sebab fadilatnya lebih banyak masa bulan Ramadan kan. Contohnya, kita janganlah bagi semua. Contoh sebab kita ada saudara-saudara yang dekat-dekat ni kan. So kita bagilah, transfer lah masa bulan Ramadan tu. So dapatlah pahala yang berganda-ganda. Sebulan puasa ni mungkin kita limitkan ataupun berikan kepada jiran-jiran ataupun anak-anak kecil yang bertandang ke rumah raya. So kita boleh ubah budaya. Masalah nak ubahnya bukan maknanya terus boleh ubah tak. Mungkin apa yang kita ceritakan tadi, terpaksa untuk bagi duit raya tu, expectation ataupun jangkaannya tu, kalau kerja sebegini mungkin duit rayanya itu lebih tebal ataupun lebih besar dan warnanya lebih merah ataupun hijau. Itu persoalannya, kerana jangkaannya sudah melebihi daripada apa yang kita budayakan sebelum ini. Kalau dahulu 50 sen pun boleh diberikan sebagai duit raya. Mungkin kali ini ada yang saya mendengar anak-anak kecil menganggap RM1, RM2 itu sebagai tidak bernilai untuk diberikan duit raya. Saya rasa Ismail dengan Syafiqah macam cakap daripada pengalaman sendiri je. Dulu dapat 50 sen je. Sebab bila orang tengok kita keluar TV ke apa kan, orang expect maknanya dia banyak lah apa semua kan, betul tak? Tapi saya nak tarik satu lagi perhatian lah. Bila kita bercakap pasal kanak-kanak ni, kita tak boleh expect mereka bertukar maknanya dalam overnight lah. Sebenarnya didikan tu harus berasal daripada mak bapak. Dan memang mak bapak kena didik supaya dapat duit raya tu. Sebab kalau kita telusuri sirah Nabi SAW, Nabi SAW ni sangat menjaga hati sahabat. Contoh kalau macam ada dalam satu hadis, Nabi dijamu limau yang sangat masam. Dan Nabi makan sampai sahabat lain bila balik tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau habiskan makanan tanpa offer? Biasanya Nabi akan offer. Kerana memang sunnah Nabi untuk offer makanan. Lepas tu beliau jawab, kerana aku nak mengelakkan kamu memberikan reaksi yang kurang baik kepada tetamu, sebab limau tu sangat masam. Dan Nabi makan seolah-olah limau tu manis.
Okey. So sebenarnya menjaga perasaan apa tuan rumah ataupun siapa sajalah memang ada dalam syariat kita lah. Ya. So dalam konteks ni, mak bapak saya rasa memang kena ambil peranan untuk didik anak-anak walaupun 50 sen kena terima dengan bersyukur. Cakap terima kasih, ya Allah, semoga Allah murahkan rezeki pak cik, uncle dan apa aunty semua kan. Walaupun 50 sen. Sebab biasalah budak sekarang kan mereka sudah pandai untuk menilai mata wang semua tu kan. Tapi didikan untuk bersyukur atas apa yang ada. Sebab kita baru lepas sekolah Ramadan ni. Sekolah Ramadan ni ialah sekolah yang mendidik kita supaya bersyukur. Tapi kalau tak, sebab itulah dalam ayat Quran kata la'alakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Bila bertakwa tu maknanya salah satu buah ataupun hasil daripada takwa tu ialah bersyukur. So kita sebagai mak bapak lah ataupun it takes a village to raise the children. Bukannya mak bapak saja. Kadang-kadang atuk nenek, pakcik makcik kena didik. Kalau buka sampul, jangan buka sampul depan tuan rumah. Satu benda yang kita tak jaga macam apa? Sensitivity. Sensitivity ataupun air muka. Betul. Orang Melayu ni kan banyak ekspresi yang menjaga air muka lah, pukul anak sindir menantu. Maknanya jaga perasaan. Kita bukannya sampai nak mengorbankan diri sendiri, tak. Maknanya kita sampai besar payah apa tak. Maknanya sekurang-kurangnya adab tu kena didik daripada. Tapi selain kita mendidik anak-anak ini untuk ada sifat kesyukuran itu, tak kiralah apa warna sekalipun duit yang diterima itu. Tapi kita nak juga mendidik ibu bapa. Sebab selalunya bila anak-anak ni dapat duit, ambil sini mak simpan. Kan? Ambil sini abang simpan kan. Tapi simpan tu simpan yang bagaimana? Nak menguruskan duit itu bagaimana sebenarnya, doktor? Bila dapat duit raya tu, memang kalau hukumnya mak bapak boleh guna sebenarnya. Boleh, tak ada masalah. Boleh mengambil hak anak-anak itu. Okey. Sebab mereka masih lagi dalam umur yang memais, belum akhir balik kan. Tapi kalau dah umur 17-18 tu bukanlah. Maknanya mereka dah mampu untuk menjaga diri sendiri kan. Saya sarankan untuk mak bapak melabur, bukan simpan. Simpan pulangannya mungkin tak berapa tinggi, tapi melabur. Sebab kalau contohnya kita boleh bincang dengan anak-anak. Sebab sekarang kita boleh buka online ataupun investment app. Contohnya kita panggil macam Wahid, macam Rais, SSPN. Kalau SSPN bagus juga SSPN sebabnya boleh dapat pelepasan cukai. Sehingga 2024. So kalau mak bapaknya membayar cukai, so ambil peluang ni untuk dapat pelepasan. Dan kalau simpan SSPN, kita dapat juga takaful untuk anak-anak. So maknanya dia dua dalam satu. So kalau apa-apa terjadi, kita boleh tuntut. Bukan banyak lah, tapi still daripada, kalau contohnya kalau RM100, 90 SSPN, RM10-nya untuk sumbangan kepada takaful. Maknanya itu adalah satu bentuk pelaburan masa depan. Sebab dan pulangan SSPN pun saya rasa agak kompetitif lah kan. Bandingkan tabung haji dengan SB. So sekarang instrumen pelaburan tu dah banyak, yang patuh syariah pun dah banyak. So sekarang kalau tak maulah, contohlah tak maulah benda-benda ni, kalau nak pulangan yang lebih tinggi, bincang dengan anak-anak, boleh masuk dalam apps, contoh Wahid, Rais, MyTio semua kan. Dan kita boleh track. Contoh kalau simpanan, kita jarang boleh track dia punya prestasi. Kalau investment, kita boleh track dia punya prestasi. Contohnya kalau market kurang menarik kan, kita ada dua pilihan. Sama ada nak tukar ke fund yang baru, dana yang baru, ataupun kita boleh tambah lagi. Sebab orang akan nampak, wah kalau turun graf ni orang panik kan. Tapi kalau unit trust, sebenarnya masa yang terbaik untuk beli ialah masa dia murah. Kan? Kalau masa dia sama, maknanya contohlah dia turun masa kita beli RM1 contohnya. Dan dia turun ke 80 sen, 70 sen. Itu ialah masa terbaik untuk kita beli. Sebab kalau dia naik balik, so kita dapat paper gain. So itu pun tapi bila when it comes to investment, kita takkan nak sembang anak-anak ni semua kan. Itu maknanya dengan suami isteri lah. Suami isteri maknanya kena ada muafakat, kena bincang. Doktor, macam waktu raya ni istilahnya biar apa-apa asal bergaya. Duitnya tu lari ke bajet makan, bajet pakaian, tukar sofa, tukar langsir, belum lagi ke duit rayanya. Betul. Jadi macam mana pengiraan bajet itu kira-kiranya? Kalau kita nak ikut gaji kita berapa, macam mana kita nak bagi duit raya? Alright. So
So bila cakap pasal bajet ni, dia tak ada satu solusi yang sesuai untuk semua lah. So bila bajet, sekali lagi kena bincang dengan suami isteri. Lepas tu saya cadangkan untuk work backward. Contohnya tahun ni kita dah habis duit raya dengan belanja daging, ayam semua, buat gendang semua kan. Kurang lebih dalam 1,000 contohlah. Betul. Contohlah. Tapi sekarang kita kena ambil kira juga faktor inflasi. Tahun depan barangkali besar, maknanya besarnya kebarangkalian untuk harganya naik. So kita tengoklah track. Sekarang kita ada banyak sumber untuk track data inflasi. Contohnya kita buka Open DOSM. Open OPEN DOSM DOSM. Kita boleh track inflasi untuk 5 tahun, 10 tahun ke belakang. So kita boleh tengok arah aliran ataupun trendnya. Contohnya tahun depan mungkin pergi balik kurang lebih dalam 20%. So kalau 1,000 darab 20%, kenaikan dalam 1,200. Kalau 1,200 cakap sekarang ni kita rasa besar kan. Tapi kalau kita target untuk raya tahun depan, sebulan baru 100 simpan. 100. Tapi kalau simpan, kalau labur, kalau ada pulangan, entah kalau 1,000 daripada 1,000 tu boleh jadi. Sebab kalau invest kita ada peluang untuk dapat lebih. Tapi kalau investment juga kita ada peluang untuk rugi. So maknanya kena bersedialah, risiko kena bincang. Risiko management tu lah. Betul. Doktor, ini satu yang tular juga tempoh hari sewaktu duit raya itu ingin ditukar. Kerana difahamkan mungkin bank juga sedikit terhad dalam penukaran wang-wang kecil. Ada pihak yang mungkin menggunakan kesempatan itu, mungkin digambarkan sebagai runner untuk menukar duit raya dan mengambil kadar upah sehingga mungkin daripada RM100 diambilnya RM10. Kalau RM500 diambilnya RM50. Jadi apakah dibenarkan untuk penukaran duit raya itu dalam transaksi dan juga dagangannya itu untuk mengambil sebahagian daripada kadar tukaran yang ditukarkan? Sebab saya bukan pakar fik muamalat lah kan, tapi dari segi saya punya pengalaman lah saya tak ada masalah sebab upah ada dalam kontrak fik muamalat, fikah muamalat memang ada, nama dia ujrah. Contoh kalau macam kita simpan di PTPTN ataupun kita ambil PTPTN, kita kena bayar ujrah upah 1% tu kan. Sebenarnya upah tu memang dibolehkan. Cuma dua-dua kena setuju tau. Sebab bila kita bagi servis, kita sebenarnya orang yang minta servis tu dia akan korbankan duit. Tapi yang offer servis tu dia korbankan tenaga, masa dan keselamatan dia. Bagi kita kan orang biasa nak tukar duit biasanya akan naik motor kan. So kalau dia accident macam mana? So maknanya orang yang bagi servis tu dia akan ada risiko jugalah. So yang penting kena setujulah dua-dua, jangan paksa. Ada unsur paksaan. Ada unsur paksaan lah. Kalau maksudnya kalau suka sama suka, kontrak ni kalau suka sama suka, sehingga kalau adalah syarat dia tidak melanggar syariat, riba semua tak ada ada masalah, insya-Allah. Harus hukum itu. Jadi yang apa pun yang paling pentingnya niat. Jadi bila kita nak bagi duit raya tu kita niat bersedekah. Jadi kita dapatlah pahala. Jadi duit itu bila digunakan kita pun dapat juga pahalanya. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Zaidi, Muhammad Zamri, Syarakanan Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi UM, kerana sudi bersama dengan kita ini. Jangan balik ya doktor. InsyaAllah. Duit raya belum makan lagi. 7 minggu ni masih mengeluarkan duit raya lagi. InsyaAllah. Terima kasih banyak doktor bersama dengan kami. Kita nak ke Met Malaysia. Ya betul. Kita nak lihat